Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan membuat sedikit tutorial mengenai cara-cara untuk membaiki joystick PS4 sebab kadang-kadang kerosakan yang dihadapi adalah kerana sama ada butang tidak berfungsi ataupun mungkin butang di sini adalah dia stuck. Jadi kalau sekarang kita melihat video-video di dalam YouTube, mungkin mereka mencadangkan agar kita buka joystick ini, buka joystick dan bersihkan butang-butang yang ada di dalam. Sekiranya ada butang-butang yang tak berfungsi ya. Tapi bagaimanapun biasanya itu tidak berkesan. Oleh itu saya akan tunjukkan cara yang terbaik untuk membaiki joystick PS4 ini. Jadi pertama kita kena buat, kita hendaklah buka semua. Saya akan buka semua skru yang ada 4 skru ya. Masalah seterusnya adalah ketika kita nak buka joystick ni ya, sebab dia biasanya amat ketat. Jadi cara buka dia adalah kita ambil skru yang mata rata macam ni ya, bermata rata seperti ini. Ambil dan juga lepas itu kita masuk ke tepi ini ya. So tepi ini dan senang saja, pusing sekali, nampak? Dia terus terbuka ya. Itu trik dia untuk buka joystick ni. Jadi bila kita buka, inilah yang akan kita tengok di dalam. Ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam joystick PS4 ini. Jadi benda pertama sekali kita kena buat, kita mestilah cabut kabel ni dulu. Cabut senang saja, just tarik dan cabut macam tu. Selepas itu kita kena buka bateri dia juga. Bateri pun senang sahaja, ambil kabel ni, ambil kabel ni, tarik sahaja ya. Tak susah. Lepas itu cabut bateri dia. Sekarang kita dah cabut bateri. Seterusnya benda hitam ni pun kena cabut juga ya. Senang saja. Goyang-goyangkan sedikit. Goyang-goyang sedikit sahaja. Nampak ya, dah tercabut. Senang sahaja. Seterusnya kita kena cabut kabel ni pula. Kabel ni pun penting juga, kena cabut. Cara dia senang saja. Ambil kabel tu, dekat sini dia ada pemegang ya. Apa kita kena buat? Tarik pemegang tu ya, seperti itu, senang sahaja. Selepas itu ada satu skru lagi dekat sini pun kena buka juga. Kena buka juga macam tu. Lepas itu apa kita kena buat? Kita kena angkat dia punya circuit board ni. Kena ingat ya, yang kabel ni jangan sampai tersangkut. Kalau boleh masukkan je ke dalam dahulu macam tu. Masukkan je ke dalam dahulu macam tu, baru kita cabut. Kalau tidak nanti dia akan menghalang ya bila kita nak cabut benda ni. So nak cabut senang saja, tolak dari bawah. Tolak dari bawah dekat sini dan cabut. Nampak ya, amat mudah sekali, dah tercabut. Inilah dia. So biasanya masalah dia adalah sebab kebanyakan video-video kat YouTube dia akan suruh kita bersihkan kawasan-kawasan di sini ya, kawasan ini ya. Joystick ni, button-button ni kena bersihkan dengan alkohol, dengan air, something macam tu ya. Tapi
Kebanyakan orang bila dia dah bersihkan pun masih juga button-button itu tak berfungsi. Bila kita tekan tak ada berlaku apa-apa. So, apa kita kena buat sebenarnya adalah ya, kita kena ganti yang ini. Ini ya. Kita kena ganti yang warna biru ni ya, dekat sini. Okey. Jadi apa yang dipanggil? Apakah ini ya tuan-tuan puan-puan? Ini dipanggil sebagai PlayStation 4 Conductive Film Keypad ya. This is kita panggil conductive film. Ini masalah dia sebenarnya ya, tuan-tuan puan-puan. Okey, jadi apa kita kena buat adalah kita kena tukar conductive film ni. So sebelum tukar kita kena cabut dahulu ya. Kita kena cabut apa yang dipanggil conductive film ni, kena cabut. So kita kena cabut semua komponen-komponen yang ada ni dahulu ya, untuk kita dapat ambil conductive film ini. So senang saja ya, kalau kita nampak macam susah tapi sebenarnya senang saja. Okey, pertama kita cabut yang ini dahulu. Secara dia apa kita kena buat, tarik sahaja tuan-tuan ya, tarik ke atas macam ni ya. Okey, cabut macam tu ke atas, seterusnya cabut yang ini juga. Okey, yang ini pula jangan tarik ke atas, yang seterusnya ya, untuk L button ni, L2 button ya, L2 button dan R2 button. Okey, kita tak perlu tarik ke atas, kita tarik ke depan pula tuan-tuan ya, tarik ke depan macam tu ya. So kena kuat sikit, tarik ke depan. Nampak ya, kita buka senang ya, mudah. Okey, dan seterusnya yang ini pun sama juga. Ini tarik ke atas. Kalau nak kata tarik ke depan boleh, tapi dia tarik ke arah ini ya. Nampak ya. Okey, dah terbuka. Dan satu lagi tarik ke depan macam tu. Nampak? Amat mudah sekali. Okey, lepas tu kita kena buka yang getah ni, dan seterusnya yang sebelah dia pun kena buka getah dia. Senang sahaja. Dan seterusnya bila dah buka semua, barulah kita boleh tarik yang filmnya. Okey, sebelum tu kena buka yang ini ya. Ini pun kena tarik juga yang hijau ni. Okay, dia punya circuit board ni pun kena buka juga. So tak susah, just tarik sahaja macam tu. Okey, kena hati-hati ya, jangan sampai kita punya vibration dekat sini akan ni ya, dia punya wayar tercabut. Okey, jadi senang saja, ambil cabut macam ni ya, start dari belakang, tolak dia ke depan, lepas itu tarik ya filem ni ya, conductive film ni. Kena tarik yang lain tu, bila dah buka yang tu, yang lain tu senang sahaja ya. Ini pun just tarik ke atas, seterusnya ya, ini pun tarik ke atas, dah terbuka. Okey, nampak ya semuanya. Okey, seterusnya adalah kita kena beli conductive film ni yang baru. Tak mahal, ada yang harga RM7, paling mahal saya pernah jumpa dekat Shopee ada RM13 sahaja ya. Jadi RM13 berbanding kalau kita kena beli joystick baru, amatlah jauh berbeza ya. RM13 ada juga yang jual RM7, tapi ini tuan-tuan perempuan kena tengok model dia ya. Ada model-model yang tertentu, bukan semua model sama untuk setiap joystick DS4. Dia apa kena tuan-tuan kena buat? Okey, kena tengok betul-betul lubangnya dekat mana. Okey, dia punya lekuk-lekuk dekat situ. Semua model ada dijual di Shopee. Saya beli dekat Shopee sahaja ya. Okey, so inilah dia, bungkusan dia dah sampai untuk saya ganti conductive film tadi. Okey, jadi mari kita lihat, mari kita buka bungkusan. Bungkusan pun saya tak buka lagi ya. Okey.
Okey, mari kita tengok. Nampak gayanya, kedua-duanya adalah sama, ya, tak berbeza, cuma warna sahaja yang berlainan. So memang tak ada masalah rasanya, ya, untuk perempuan kalau nampak dekat sini. Jadi sekarang bolehlah kita gantikan konduktif filem kita. Saya akan dekatkan sedikit, ya, supaya senang untuk dilihat. Okey, jadi saya akan masukkan konduktif filem ini ke dalam DS4 saya, ya. So cara dia senang juga, sama macam kita buka tadi. Okey, masukkan ke dalam ini dahulu. Okey, supaya kita senang. Sorry, terbalik, ya. Masukkan yang ini dahulu. Okey, pastikan semuanya di dalam lubang yang betul. Okey, bahagian ni dia ada susah sedikit, ya, tuan-tuan, sebab dia lebih lebar. Okey, itu dia. Harap boleh nampak. Saya dah masukkan ke dalam. Bila dah masuk ke dalam ni, kita sangkut dalam tempat yang disediakan. Okey, macam tu, ya. Dah siap. Kena hati-hatilah, ya. Okey, dah masuk. Seterusnya bahagian yang lain pula. Okey, kena masukkan yang ini. Okey, setiap tempat dia kena betul. Tak susah, ya, tuan-tuan, sebab yang penting model yang tuan-tuan beli adalah model yang betul, maka senanglah untuk dipasang, ya. So tak susah. Just pastikan model yang kita order adalah model yang betul. Kalau tak tahu nama model, tak apa, just tengok bentuk dia sahaja pun sudah cukup, ya. Tengok bentuk dia. Saya pun bila nak beli hari tu, saya tak tahu nama model dia, ya, tapi saya tengok bentuk dia. Dan bila saya tengok bentuk dia pun sama, terus saya beli. Dan sampai, alhamdulillah, sampai yang betul, ya, model yang betul. Okey, sebabkan dia ni benda ni baru, so susah kita nak rekatkan dia, ya, tapi tak ada masalah, ya, sebab semua berada di tempat yang betul. So insyaAllah supposed to be no problem. Okey, bila kita tengok semuanya dah okey. Okey, bila konduktif filem tadi dah terpasang rapi, sekarang kita kena pasang balik dia punya L1, L2. Pasang getah dia ni dahulu, ya. Kita kena pasang getah dia ni dahulu. Okey, pasangkan getah dia dahulu. Okey, ingat, ya, dia bentuk T ni, yang T ni masuk dahulu, bentuk T ni masuk dahulu. Just masukkan sahaja dan sangkut dekat sini. Sangkutkan dekat sini. Okey,
boleh tekan-tekan sikit lah untuk mengemaskannya ya. Okey, nampak? Okey, selepas itu baru kita masukkan ya L2 itu ya. Masukkan L2, senang sahaja ya, perhatikan macam mana saya buat. Saya ambil yang kotak ni, masukkan ke bawah ni dahulu, dan selepas itu saya cuma tinggal tolak sahaja ya. Ambil L2 ni dan saya tinggal tolak sahaja sekejap ya. Saya akan cuba untuk jelaskan sedikit. Okey ya, baru nampak terang. Ambil yang dekat sangkut dekat bawah tu dan tolak sahaja. Okey, nampak? Okey, cantik, tak ada masalah. Seterusnya pula untuk yang L1 button, sama seperti cara kita buka tadi. Ambil dia, masukkan balik macam ni ya. Patutnya tak ada masalah. Okey, nampak? Pun cantik juga ya, mudah. Okey, seterusnya ambil yang sebelah pula untuk R1, masukkan juga ke dalam macam tu. Okay. Selepas itu masa untuk masukkan R2 pula ya, R2 button seperti sama juga macam tadi, masukkan di bawah ni dahulu dan tekan. Okey, dengar bunyi klik dia ya. Dan seterusnya untuk R1 sama juga, ambil dan just tekan masuk. Nampak ya? Okey, semua dah siap. Sekarang kita akan pasang balik semuanya. Okay, pastikan yang kita boleh pasang dengan betul ya. Okay, jadi ini adalah body dia. Okay, dekat ini untuk pasang dia kena start ini dahulu ya. Okay, kena start yang ini dahulu. Dia tak boleh pasang macam tu terus. Dia kena thumbstick tu dahulu. Okay, pasangkan thumbstick dahulu. Okay, dah masuk. Sekarang kena pastikan yang kabel ni pula. Okay, bila dah masuk kena pastikan kabel ni pula. Kabel ni pula dia kena masuk dalam lubang yang ditentukan tu. Kalau tak nanti kita tak boleh nak connect dia dekat yang putih ni balik. Ya. So pastikan dia masuk ke dalam macam tu, baru kita tekan masuk semuanya. Cantik ya, macam tu. Okey, tak apa, boleh cuba dahulu. Okey, bila dah masuk, terus kita masukkan dia ke dalam macam ni, macam tu. Okey, sekarang masa untuk pasang skru ya. Ada satu je skru dekat dalam ni, so kita pasang. Okey, bila dah siap pasang, kita boleh cek sekarang ya. Sekiranya ada butang-butang yang mungkin tak rata ke, atau bila tekan rasa tak kurang sedap. Okey, saya rasa semua tak ada masalah. Semua tak ada masalah, semua okey. Sekarang kita pasangkan bateri dia pula. Pasangkan bateri, masuk dia dekat dalam macam tu. Ambil bateri dia, letak dekat sini, sambungkan balik kabel dia. Okey, seterusnya kita ambil pula body dia. Ambil body dia, pasang dahulu kabel ni ke tempat dia di sini ya.
senang saja ya, pasang saja ya, masukkan macam tu, kena masuk ketat ya. Okey, ketatkan. Bila dah masuk ya, nampak ya, baru kita masukkan yang selainnya. Okey, nak masukkan dia ni pun ada trik juga, nampak ya, nampak yang bahagian kaca ni. Okey, dia masuk ke dalam sini ya, masuk ke dalam sini, bukan masuk di luar ni, bukan di luar ni ya, tapi di dalam sini, di dalam yang satu ni, betul-betul di atas yang hijau tu. Okey, di situ tempat dia. Okey, masukkan dia ke dalam macam tu. Masukkan dia dahulu ya, masukkan yang kaca ni dahulu, baru kita masukkan yang lain. Okey, dah nampak ya, dah siap ya, cantik, tak ada masalah. So mari kita pasangkan skru dia. Okey, macam tu. Alright, dah siap.